Hudaybiyah ini kita akan lihat nanti bangunan yang lama di belakang daripada masjid yang sekarang. Dan disitulah baginda Rasulullah SAW dahulu dengan para sahabat berkemah dan berbaiat untuk perjanjian Sulhul Hudaybiyah. Ya, perjanjian Al-Hudaybiyah. Maka tuan dan puan, kita sambung cerita daripada Al-Hudaybiyah tadi. Maka perjanjian yang pertama tadi, tahun itu baginda Rasul dengan para sahabat terhalang, tak boleh masuk ke kota Makkah. Betul tak? Yang kedua, pada tahun berikutnya boleh selama 3 hari 3 malam bermalam di kota Makkah boleh. Bebas dah selepas itu. Dan yang ketiga tuan dan puan, baginda siapa yang gencatan senjata tak boleh perang selama 10 tahun. Maknanya baginda Rasul terima bebas berdakwah. Betul tak? Nah, yang keempat, siapa yang nak lari daripada kota Mekah, kaum muslimin yang lari daripada kota Mekah tanpa seizin wali daripada kota Mekah, wajib dipulangkan baginda Rasul dari Madinah. Betul tak? Tapi kalau orang Quraisy, kafir Mekah lari daripada Madinah tanpa seizin wali daripada Madinah, tidak wajib dipulangkan. Baginda Rasul terima sebab dia yakin dan percaya sahabatnya tidak akan lari. Betul tak? Maka yang kelima tuan dan puan, siapa yang nak ikut kepada baginda Rasulullah SAW, silahkan. Siapa yang nak ikut dengan Quraisy, silahkan. Ternyata Bani Bakrin yang ada di kota Makkah mengikut kepada baginda Rasul, dan Bani Khuza'ah yang ada di kota Makkah mengikut kepada Quraisy. Maknanya ada dalam jaminan baginda Rasul Bani Bakrin yang ada di kota Makkah, dan Bani Khuza'ah ada dalam jaminan Quraisy. Maknanya siapa yang kalau Quraisy mengganggu Bani Bakrin, berarti dia sama mengganggu baginda Rasul. Paham tak dengan sahabat? Dan siapa yang mengganggu Bani Khuza'ah, maka dia sama dengan mengganggu Quraisy. Itu yang disebut dengan zimmah dahulu. Dan kita pun senantiasa diwasiatkan baginda Rasul tidak boleh memerangi kafir zimmi, betul tak? Yang ada dalam kawalan kita kaum muslimin. Maka dia Rahman yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka terjadi perjanjian itu, baginda Rasul pun mendatangani dan para sahabat pun mendatangani semua. Maka baginda Rasul pun menyuruh para sahabat untuk menyembelih kambing mereka sebagai dam mereka. Namun para sahabat disebabkan kecewa tak dapat masuk, sebab mereka dalam pikiran mereka pun sudah bernyanyi balik kampung kan, tak jadi balik kampung. Akhirnya tuan dan puan, mereka terlambat dengan apa yang disampaikan baginda Rasul, sehingga istri baginda Rasul pun memberikan solusi kepada baginda Rasul supaya keluar baginda Rasul, dan dia menyembelih kambingnya dan mencukur rambutnya. Maka dari situ para sahabat pun melihat baginda Rasul langsung menyembelih kambingnya dan mencukur rambutnya. Para sahabat pun ikut kembali semua menyembelih kambing dan juga mencukur rambut mereka. Dan baginda Rasulullah SAW pun berdoa kepada orang-orang yang bercukur, Allahumma fir lil muhallikin, ya Allah ampunkanlah dosa orang-orang yang bercukur. Dan para sahabat yang bergunting pun berkata, ya Rasulullah, kami yang bergunting ni yang tak bercukur tak didoakan ke? Baginda Rasul pun berdoa, Allahumma fir lil muhallikin, ya Allah ampunkanlah dosa orang-orang yang bercukur. Yang gunting ni tak lagi. Ya Rasulullah, kami yang bergunting belum didoakan lagi. Doa baginda Rasul, Allahumma fir lil muhallikin, ya Allah ampunkanlah dosa orang-orang yang bercukur. 3 kali. Minta lagi, barulah baginda Rasul berdoa, Allahumma afir lil muqassirin, ya Allah ampunkanlah juga dosa orang-orang yang bergunting. Berarti 3 kali doa baginda Rasul kepada yang bercukur, hanya 1 kali kepada yang bergunting. Nak pilih mana? Sunnah. 3. Ya 3. Lepas umroh terakhir nih boleh cukur habis semua. Cukur. Insyaallah. 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 Habiskan semua. Tapi bercukur baik kaum laki-laki saja. Perempuan tak boleh. Nanti silap pula. Nah, yang laki-laki saja yang bercukur. Kita ikut sunnah, tuan Afan.
Maka kenapa kita cukur rambut nih tuan Afwan? Kita cukur rambut ini sebagai simbol bahwasanya kita tuan Afwan nak menggugurkan segala dosa kita dan kesalahan kita. Kita ingin perbaiki kesalahan kita, betul tak? Maka kata baginda Rasul, wahai hamba, wahai umatku, apabila kau dah selesai tawaf dan sa'i, kau cukur rambutmu, berapa banyak gugur rambutmu, itulah Allah akan ampunkan segala dosamu. Dan rambutmu itu kau tinggalkan di dalam tanah haram ini, ya, kau tinggalkan di dalam tanah haram, dan dia akan bercahaya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi. Dan kau gantilah dengan rambut yang akan kau bawa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Kita dah sampai tuan Afwan di Masjid Al-Hudaybiyah. Dah ramai juga sini. Nah, lontar nih. Lontar lagi. Nah, ini masjid yang lama ya. Nah, kita akan tengok masjid yang lama sekejap nanti. Lepas itu tuan Afwan kita akan ganti pakaian ihram. Ganti pakaian ihram, dan tapi kita tak niat di sini, ya. Kita tak niat di sini. Kita di sini solat sunnah ihram, dan berniatnya nanti selepas dari Al-Amudi. Sebab nanti kita nak pakai baju raja pula dekat museum, kan? Sebab nak pakai baju-baju raja-raja Saudi sebelum ni. Nanti kalau dah berniat tak bolehlah pakai tu. Ya. Jadi tuan Afwan, kita pakai pakaian ihram sahaja di sini, ya. Pakai pakaian ihram dan bersolat sunnah ihram. Tapi tak payah niat dulu. Kita akan berniat nanti